Biarkan mereka tu datang, kata Bomoh dalam keadaan yang tidak sedar. Saya merenung menerusi tingkap dan pintu yang terbuka sendiri itu. Bagi jalan, suara Bomoh itu lembut. Saya terasa papan rumah seperti dipijak orang. Angin malam kian kuat terus masuk ke rumah. Beberapa helai daun mempelam melayang ke dalam rumah. Datuk tidak melakukan sesuatu. Dia melihat apa yang terjadi dengan perasaan yang tenang tetapi penuh persediaan kewaspadaan untuk menghadapi sebarang kemungkinan yang tidak baik. Guru silat bangun lalu berdiri tidak jauh dari arah selusuk kanan Bomoh tua itu. Saya pula mengisut perlahan-lahan menuju ke tepi dinding. Berusaha mahu menjarakkan diri dengan Datuk, Guru silat dan Bomoh tua. Andainya Bomoh tua kemasukan roh Datuk Nenek dan tidak sedarkan diri, mengamuk ataupun membaling tempat bara api, saya boleh mengelakkan diri dengan terjun menerusi pintu yang terbuka. Bomoh tua yang bercakap seorang diri itu memperlahankan suaranya. Sesekali dia menumbuk lantai. Suaranya itu seperti orang yang kena cekik. Lagi sekali, Bomoh tua itu rebah atas lantai. Suasana dalam rumah menjadi sunyi. Bomoh tua terus bangun, menggosok kelopak matanya berkali-kali macam orang yang baru bangun tidur, merenung ke kiri, kanan dengan sinar mata yang garang. Kamu kenapa datang dekat aku? Tengok sekarang, Datuk Nenek aku dah lari. Kamu tolak dia. Sekarang dia dah merajuk. Bomoh terus marah-marah kepada guru silat. Saya tergamam. Tak ada sesiapa pun yang berdiri dekatnya sebelum guru silat menghampirinya. Saya tak nampak apa-apa pun. Mulut celupar saya bertanya. Kamu tahu? Biji mata kamu semuanya tak nampak dia kecuali aku. Batin aku dengan batin roh Datuk Nenek aku dah bersatu. Kemarahan Bomoh tua itu meluap-luap. Tidak terduga oleh saya perkara tersebut boleh jadi macam tu. Supaya keadaan tidak menjadi kacau bilau, Datuk segera minta maaf. Nasib baiklah Bomoh tua itu mahu memaafkannya. Saya segera terfikir, kenapalah banyak sangat upacara yang mesti dijalankan untuk mengubati orang yang sedang sakit. Apakah Bomoh tua itu tidak terfikir cara yang dilakukannya itu akan menambahkan beban orang yang memang sudah sakit itu? Saya jadi bosan dengan keadaan yang sedang saya hadapi. Saya juga terfikir, perkara itu sahaja dilakukan untuk melambat-lambatkan tugasnya. Bila sudah larut malam, baru kerja itu dijalankan dengan sempurna. Ini satu taktik, kata hati saya. Bomoh itu menjalankan upacaranya kembali. Kali ini, isteri si sakit duduk di hadapannya. Akulah Panglima Raja Melayu. Suara Bomoh itu berubah, parau dan garang. Isteri si sakit itu tunduk. Siapa nama Panglima ya? Soal isteri si sakit itu. Datuk Maharaja Lela, Panglima Perak yang datang untuk menyempurnakan hajat anak cucu. Terima kasihlah kerana Panglima sudi datang ke rumah kami. Aku faham. Aku dahaga ni. Dah lapar. Tunggu kejap ya Panglima. Isteri si sakit tu pun meletakkan setalam hidangan di hadapan Bomoh tua yang menjelma menjadi Datuk Maharaja Lela. Saya segera rapat pada Datuk yang duduk tidak jauh dari Bomoh yang sudah berada di zaman lampau itu. Saya lihat dalam talam itu ada 2 butir telur ayam. Sebutir sudah direbus dan sebutirnya tidak. Ada 2 cawan, satu berisi kopi, satu berisi air biasa. Ada 2 kepal pulut, satu berwarna kuning dan satu lagi berwarna putih. Asap kemenyan terus menguasai ruang rumah. Dalam berbisik, guru silat memberitahu saya, barang-barang ini memang menjadi syarat setiap kali Bomoh tua itu menjalankan tugasnya. Dan barang-barang itu sentiasa berubah mengikut malam Bomoh tua itu datang. Isteri si sakit tahu kalau Bomoh tua datang malam Selasa, persediaannya cumalah 2 biji pisang, satu masak dan satu tidak. Pada malam Jumaat, persediaannya seperti yang saya lihat sekarang. Biasanya, setelah selesai menjalankan upacara tersebut,
Bomoh tua itu akan memberitahu pada orang yang diubatinya siapa pula yang akan mendampinginya pada malam berikut dan apakah kegemaran orang yang mendampinginya itu mesti disediakan. Kesemua makanan yang dihidangkan itu dimakan oleh bomoh tua yang sudah diresapi oleh roh panglima itu. Semuanya dimakan separuh saja. Tekak saya menjadi lawyer bila melihat bomoh tua itu makan. Air liurnya meleleh macam orang yang kena sawan babi. Sesiapa pun tak sudi makan sisa makanan yang ditinggalkannya itu. Membazir dan jadi habuan ayam. Itu pun kalau ayam tersebut sudi, fikir saya. Datuk terus termenung sambil mengerutkan dahinya. Bomoh tua itu pun selesai makan. Apa hajat cucu? Bomoh tua itu bersuara. Suami saya sakit. Dah ramai panglima yang datang tapi sakitnya tak kurang juga. Sekarang ni saya minta tolong pada pahlawan Perak. Bomoh tua itu tunduk. Sakit suami kau ni kena buatan orang. 2-3 hari lagi sembuhlah dia. Bagi aku kemenyan dan daun kunyit. Isteri si sakit serahkan barang yang dikehendaki. Bomoh tua membelek-belek barang tersebut dan diserahkan pada isteri si sakit. Kemenyan tu usap ke muka 7 senja. Daun kunyit potong kecil dan bagikan dia makan pada setiap pagi. Dan faham cakap aku? Faham? Faham. Ada apa-apa lagi yang kau nak minta? Tak ada apa-apa. Kalau tak kurang, saya akan panggil panglima lagi. Boleh. Lain kali aku nak datang dengan Tok Janggut dari Kelantan. Sediakan makanan dia. Ayam percik sama nasi dagang. Aku dah nak balik. Bomoh tua itu jatuh ke lantai kembali. Kemudian dia bangun dan tersenyum. Seolah-olah tidak ada sesuatu yang dilakukan di hadapan kami. Dia bersalaman dengan kami. Bomoh tua itu bertanya pada isteri si sakit apa yang terjadi. Isteri si sakit pun menceritakanlah apa yang terjadi. Bomoh tua itu pun menganggukkan kepala. Senyumnya bertambah lebar, merenung ke arah kami. Kamu dah banyak kali tengok aku mengubat orang. Tapi aku rasa pelik kenapa malam ni baru kamu nak tolong aku. Bomoh tua itu ajukan pertanyaan kepada Datuk. Saya nak belajar. Jawab Datuk. Kamu, Datuk tua nak belajar. Hati dah tumpul, otak tak boleh nak terima pelajaran lagi. Aku ni belajar sejak kecil, tahu tak? Saya faham. Kata Datuk menahan rasa malu yang amat sangat. Bomoh tua itu tersenyum. Pintu dan tingkap yang terbuka tertutup rapat kembali. Saya tak sedar waktu bila yang tingkap dan pintu itu rapat. Boleh saya sentuh tubuh si sakit tu tak? Datuk minta izin dari bomoh tua. Dia menganggukkan kepala. Senyumannya tidak juga berakhir di kelopak bibir. Saya tahu senyuman itu tidak jujur. Senyum menyindir. Datuk rapat pada si sakit. Pergelangan tangan si sakit dirabanya berkali-kali. Datuk minta segelas air sejuk pada isteri si sakit. Segelas air sejuk berada dalam tangan Datuk. Mulut Datuk bergerak lancar. Datuk serahkan gelas berisi air itu pada si sakit. Datuk suruh si sakit itu minum air tersebut. Baru sekali teguk sahaja, si sakit itu terus tersedak. Air di mulutnya bersembur dan terkena muka bomoh tua. Ini semua kerja setan. Si sakit disihir orang. Datuk renung muka bomoh tua. Saya lihat bomoh tua itu tersengih sambil mengesan kesan air di mukanya. Tak ada harapan nak baik, ujar bomoh tua. Jangan cakap macam tu. Kalau Allah izinkan semuanya elok. Kalau janjinya sudah sampai, kita tak boleh nak buat apa-apa. Suara Datuk merendah. Bomoh tua itu menggelengkan kepala. Kalau kamu dah pandai sangat, kamu ubat sendiri. Aku tak nak campur. Bomoh tua itu meledakkan kemarahannya. Janganlah macam tu. Sama-sama kita berusaha menolong orang yang sakit ni. Datuk memujuk. Tetapi pujukan itu tidak berjaya melembutkan hatinya. Minta maaf. Kalau saya katakan... maaf. Ini Datuk punya dialog. Minta maaf lah. Kalau saya katakan yang kita boleh berusaha, marilah kita menolong dia. Rayu Datuk. Tidak. Kamu uruskan. Aku nak tengok sejauh mana kamu sanggup. Bomoh tua itu seolah-olah mencabar Datuk. Saya lihat Datuk termenung panjang. Macam ada sesuatu yang difikirkannya. Minta maaflah.
Menurut petua datuk nenek saya, orang yang sakit ni disihir dengan menggunakan anak kucing hitam. Kemudian akan disusuli dengan menggunakan burung but-but. Orang yang mengambil upah membuat kerja ni bukan sebarang orang. Datuk mengeluarkan apa yang dia tahu. Mengikut petua, denyut nadi dan gerak darah dalam urat saraf. Bomoh tua itu mencuihkan bibirnya ke hadapan. Datuk tidak berhenti setakat itu saja. Dia terus melanjutkan kata-katanya. Kerja pertama dah berjalan. Hasilnya tengoklah perut si sakit ni bengkak. Dalam 2-3 minggu lagi, kerja kedua akan dijalankan. Kalau kita tak sekat kerja kedua ni, hanya Allah yang dapat menentukan hidup si mati ni. Maafkan saya, hidup mati si sakit ni. Ujar Datuk. Suaranya kali ini bertambah keras penuh dengan keyakinan. Bomoh tua itu mengerutkan dahi. Macam mana caranya orang tu buat kerja? Tiba-tiba saja bomoh tua itu soal Datuk, mahu menguji sejauh mana kebolehan dan kemampuan Datuk. Macam ni, perut anak kucing hitam tu dibelah. Isi perut anak kucing itu dibalutkan dengan kain putih dan dimasukkan ke dalam perutnya semula, lalu ditanam sekitar kawasan rumah. Bila terlangkah pada orang yang ditujukan, sebulan kemudian perut orang tu akan buncit. Bila kain dalam perut anak kucing tu reput, orang yang kena tuju tu tamatlah riwayat. Jelas Datuk. Guru silat menggaruk pangkal dagunya berkali-kali. Wajahnya nampak resah. Ekor mata saya masih lagi tertumpu ke arah bomoh tua yang menjentik-jentik lantai dengan jarinya. Isteri si sakit termenung, sedangkan si sakit yang terbaring mengerdipkan kelopak matanya berkali-kali. Macam mana dengan adik ipar saya ni? Mendadak saja guru silat bertanya. Bomoh tua berdahim panjang. Bagaikan memberitahu yang pertanyaan itu harus ditujukan pada dirinya, bukan pada Datuk. Perbuatan guru silat itu menjatuhkan martabat dirinya. Adik ipar awak ni baru dikenakan peringkat awal. Saya yakin kain pembalut perut anak kucing hitam tu belum hancur lagi. Kita masih lagi boleh berusaha. Kalau sudah sampai peringkat kedua macam mana? Desak guru silat. Datuk melagakan gigi atas dengan gigi bawah berkali-kali. Peringkat kedua, perut burung but-but dibelah. Semua isi perutnya dikeluarkan, dimasukkan kembali bersama dengan tanah biasa, lalu dijahit. Ni cukup berbahaya ni. Bila perut burung but-but hancur, perut adik ipar awak akan juga pecah. Dahsyat. Macam mana kita nak mengatasinya? Cemas sekali guru silat bersuara. Kita mohonlah pertolongan pada Allah, jawab Datuk menenangkan perasaan guru silat. Lagi sekali saya merenung ke bomoh tua yang sikapnya agak berubah dari tadi, tidak memperlihatkan sikap marah-marah dan sombong. Bagaimana kalau semua kerja ni awak ambil? Terdengar suara bomoh tua. Datuk segera mendekatinya. Perlahan-lahan Datuk genggam tangannya erat-erat. Marilah kita bekerjasama untuk menolong orang yang sakit, kata Datuk. Bomoh tua menggelengkan kepala seraya berkata, awak uruskan cara awak, saya cara saya. Kita tengok siapa lagi handal. Bukanlah itu niat saya. Sudahlah. Bomoh tua terus bangun, meninggalkan rumah adik ipar guru silat, hilang dalam kepekatan malam yang garang. Saya terus mengerutkan dahi melihat sikap bomoh tua yang di luar dugaan. Guru silat merenung wajah Datuk dan Datuk pula membalas senyuman tersebut dengan segaris senyum. Tetapi rasa cemas dan bimbang tergambar di wajah isteri si sakit. Agaknya dia dah tak mahu nak mengubat aku, tanya si sakit, iaitu adik ipar pada guru silat tadi, dengan nada kehampaan. Guru silat menarik nafas panjang. Datuk meraba dagunya berkali-kali. Isteri si sakit merenung ke lantai. Di luar terdengar sayup-sayup suara pungguk. Desiran angin yang melanggara dedaun jelas kedengaran. Sesekali terdengar lolongan anjing yang panjang. Saya melagakan gigi atas dengan gigi bawah beberapa kali. Bersabarlah, bersabar, kata Datuk sambil memandang muka guru silat dan si sakit. Isteri si sakit menarik nafas kelegaan. Sepasang mata hitamnya merauti paras saya. Berapa lama saya harus bersabar? Tak tahan rasanya saya menderita macam ni. Tiba-tiba saja si sakit bersuara. Bersabarlah. Saya cuba berusaha. Saya rasa saya dapat tahu siapa yang membuatnya.
Bagi saya masa 3 hari dan dengan izin Allah, saya akan berjaya. Datuk memberikan pengakuan. Kata-kata yang Datuk hamburkan itu membuatkan guru silat tersenyum lagi. Si sakit cuba tersenyum dan isterinya menganggukkan kepala. Di wajahnya terpamer 1000 harapan pada Datuk. Saya ini cuma berusaha dan yang menentukan semuanya adalah Allah. Kita mohon pertolongan pada Allah. Niat kita baik. Setiap kerja yang baik pasti diberkati Allah. Datuk menambah. Saya faham. Kita cuma berusaha. Yang menentukan semuanya adalah kuasa Allah. Sahut guru silat. Datuk menganggukkan kepala. Saya terus menggosok mata 2-3 kali. Terasalah amat mengantuk sekali. Guru silat terus menguap panjang. Macam mana? Kita baliklah dulu. Guru silat bersuara sambil melunjurkan kaki kanannya. Kemudian dia terus memicit pangkal pahanya berkali-kali. Deru angin malam di luar bertambah kuat. Terpulanglah. Kalau nak balik pun elok juga, balas Datuk. Kalau macam tu, biarlah kami balik dulu. Guru silat memberitahu isteri si sakit. Isteri si sakit pun menganggukkan kepala. Guru silat segera bangun melangkah tenang menuju ke pintu dengan diikuti oleh Datuk dan saya. Sebaik saja saya berdiri di halaman rumah, terdengar bunyi kucing mengiau panjang. Dengan pertolongan cahaya lampu, saya cuba mencari kucing yang mengiau. Tak nampak pun bayang kucing dan hati saya mula berdebar. Kenapa yang tercegat macam patung? Guru silat menepuk bahu kiri saya 2 kali. Datuk merenung ke arah saya. Guru silat melihat langit yang hitam. Macam nak hujan, tak ada pun sebiji bintang di langit. Guru silat seperti merungut. Datuk pun dongak ke langit. Langit gelap belum tentu nak hujan, balas Datuk sambil memulakan langkah pulang. Baru 20 tapak melangkah, guru silat mematikan lampu picitnya. Perbuatannya itu menimbulkan keraguan dalam diri saya. Cepat-cepat saya memegang bahagian tepi baju Datuk. Kenapa? Datuk bersuara. Saya macam terdengar benda yang terbang atas kepala. Suara guru silat cemas. Angin. Bukan angin. Macam ada benda lain. Sahut guru silat lalu menyerahkan lampu picit pada Datuk. Angin malam terus bertiup, sesekali kilat memancarkan cahayanya dituruti dengan bunyi guruh. Datuk menyuluh ke kiri dan ke kanan. Saya terdengar bunyi benda terbang macam burung mengelilingi kepala saya berkali-kali. Burung keliling kepala saya ni tu. Datuk pun menyuluh ke arah kepala saya. Terkejut Datuk melihat seekor burung berpusing-pusing atas kepala saya sambil mengeluarkan bunyi yang tak pernah saya dengar. Guru silat segera mendekati saya dan bersedia untuk menangkap burung yang tidak diketahui jenisnya. Aduh, burung ni cakap mata saya, jerit guru silat. Datuk suluh muka guru silat. Saya terkejut melihat pipi guru silat itu berdarah. Datuk kesat darah di pipi guru dengan sapu tangan. Burung yang tidak diketahui jenisnya itu terus melakukan serangan pada guru silat. Tetapi kali ini, guru silat sudah bersedia untuk menepis serangan burung tersebut dengan tangannya. Jangan tahan dengan tangan, nanti lengan kamu dicakarnya. Carilah kayu. Datuk mengeluarkan arahan. Guru silat segera mencapai dahan kayu dan bersedia untuk memukul burung aneh yang mahu menyerangnya. Buat beberapa saat, suasana menjadi tenang. Burung aneh tidak melakukan sebarang serangan. Jangan tunggu. Burung tu tak datang lagi. Suara Datuk meninggi. Saya dan guru silat segera mematuhinya. Berjalan malam dalam keadaan cemas memang tak menyeronokkan. Setiap benda yang didengar membuatkan bulu roma berdiri. 2-3 kali langkah saya terhenti akibat diganggu oleh bunyi ranting kering yang patah akibat dirempuk angin. Dalam keadaan yang tidak begitu selesa, saya terasa pipi kanan saya ditampar oleh kepak burung dan dituruti dengan cakaran kilat. Saya dah mula terasa pipi pedih dan berdarah. Burung tu serang saya lah tu. Padamkan lampu. Agaknya dia tak boleh tengok cahaya, kata guru silat. Datuk segera memadamkan lampu picit. Atas arahan Datuk, kami berbuat demikian. Kita berjalan semula. Agaknya burung tu tak ganggu kita lagi. Suara guru silat tertahan-tahan. Agaknya dia sudah tidak sanggup lagi duduk bertinggung. Tidak ada bantahan dari Datuk. Tetapi Datuk mengingatkan kami yang dia akan menyalakan lampu picit di tangan bila difikirkan perlu. Ternyata perjalanan kami lancar sekali.
Sebaik saja sampai di kaki rumah tempat saya dan Datuk menginap, secara mendadak saja seekor burung puyuh hinggap di anak tangga yang ketiga sambil mengembang-gembangkan kepaknya. Sesekali membuka mulutnya macam minta makan. Guru silat menerpa ke arah burung puyuh tersebut untuk menangkapnya. "Jangan," Datuk melarang. "Dah kenapa? Bukankah dia nak datang menyerah diri?" "Belum tentu burung puyuh tu betul-betul burung puyuh. Barangkali benda lain yang menyerupainya." Guru silat seperti mengeluh. Matanya merenung ke arah Datuk dengan 1000 tanda tanya. Datuk hanya menjawab dengan sebuah senyuman. Burung puyuh terus meniti di anak tangga sambil melebarkan kedua belah kepaknya. Sesekali berbunyi bertalu-talu. Suara burung puyuh itu ternyata berjaya memikat hati guru silat yang selama ini dikenali sebagai peminat burung puyuh. Matanya tidak berkedip melihat telatar burung puyuh malam di anak tangga. "Suaranya bagus, boleh jadi pemikat. Gerak jalannya boleh jadi jago sabung puyuh." Guru silat seperti meratap kehebatan puyuh malam yang dilihatnya. "Aku tahu. Aku juga pernah jadi peminat puyuh. Tapi puyuh yang kita tengok ni belum tentu puyuh betul." Datuk menahan keinginan yang bersarang dalam dada si guru silat. Si guru silat yang mempunyai berpuluh-puluh anak murid itu kecewa dengan sikap Datuk. Cepat-cepat Datuk mengeluarkan kain ikat kepala yang berwarna merah dari dalam saku bajunya. Kain itu dikibaskannya ke arah burung puyuh malam 3 kali berturut-turut. Burung puyuh itu bersuara nyaring dan melawan kibasan kain ikat kepala Datuk. "Tu, kau tengok sendiri," kata Datuk setelah burung puyuh itu hilang dengan serta-merta bila Datuk mahu menyerkupnya dengan kain ikat kepala. Guru silat kedutkan dahi sambil menarik nafas panjang. Matanya merenung ke kiri dan ke kanan. Terasa sedikit cemas dan bimbang. Sudah. Mari kita naik." Datuk terus menarik tangan guru silat. Saya mengikutnya dari belakang. Bila pintu rumah dibuka, lagi sekali kami dikejutkan dengan kehadiran burung puyuh malam di tengah rumah. Saya lihat mata burung puyuh itu memandang tepat ke arah saya, semacam ada cahaya kemerah-merahan di biji matanya. Saya dah jadi cemas. "Jangan diganggu. Biarkan saja dia di situ." Datuk mengingatkan saya dan guru silat. Serentak saya bersama guru silat menganggukkan kepala. Saya terkejut bila burung puyuh malam itu menerkam ke arah kaki guru silat. Tanpa mempedulikan ingatan Datuk, guru silat terus menangkap burung puyuh tersebut. "Biar kita tangkap dan pelihara. Apa yang terjadi kita tanggung sendiri." Guru silat renung muka Datuk. "Terpulanglah pada kamu. Tapi lagi sekali aku ingatkan, berhati-hatilah dengan burung tu." "Saya faham." Guru silat terus membawa burung puyuh itu ke ruang dapur, dimasukkan ke dalam raga buluh dan ditutup dengan papan. Kemudiannya diletakkan atas para dapur. Datuk hanya menggeleng-gelengkan kepala, takjub dengan keberanian guru silat yang sanggup menanggung apa saja kesusahan. "Kita yakin burung tu burung puyuh biasa," bisik guru silat meyakinkan Datuk. Tanpa mengucapkan sesuatu, Datuk tersenyum sambil meraba-raba misainya. Datuk mengambil wuduk dan terus membaca Quran. Guru silat duduk bersila di tengah ruang rumah. Kata. Di luar hujan mula turun dengan selebat-lebatnya bersama dengan bunyi halilintar dan petir. Saya yang kedinginan terus membungkus tubuh dengan kain pelikat. Bunyi jam tua yang tergantung di tiang seri rumah jelas kedengaran. Saya renung ke arah jam tua itu. Ya, dah pukul 2 pagi. "Ribut kat luar tu," kata guru silat. "Ya, saya terdengar bunyi dan patah," kata saya. "Jangan ribut kuat macam ni. Saya Guru silat tidak dapat meneruskan kata-katanya kerana diganggu oleh halilintar yang amat kuat. Telinga saya jadi berdesing. Saya segera bangun. Datuk pula dekat dengan guru silat. Gegaran dan halilintar dan petir membuatkan semua tingkap rumah terbuka. Tempias air hujan masuk mencurah-curah dalam rumah. Semua tikar basah, tetapi Datuk tetap meneruskan pembacaan ayat suci dengan khusyuk sekali. Cahaya kilat terus menyambar ke dalam, membuatkan saya jadi resah tidak menentu. "Burung puyuh aku!" Guru silat segera bangun dan saya bagaikan ditolak sesuatu kuasa mengikutnya ke ruang dapur. Guru silat membuka penutup raga perlahan-lahan. Saya yang menggigil kesejukan terus menjenguk ke raga. "Ya Allah!" Guru silat bersuara, mukanya pucat. "Kenapa?"
Kau lihat sendirilah, Tamar. Tak mahu. Bukan. Betul. Tak mahu. Masa penutup dibuka tadi, saya dah perasan yang burung tu dah bertukar jadi katak. Ajaib. Guru silat mengeluh. Dan memang diduga sama sekali, di tengah suasana hujan yang menggila bersama dengan petir dan halilintar, katak yang berada dalam raga terus melompat keluar. Bentuknya agak menakutkan. Sepasang biji matanya tersembul, memancarkan cahaya kemerahan bercampur kebiru-biruan. Di bawah bahagian mulutnya, terdapat pula warna hijau bercampur putih. Kelihatan lembek dan bergerak tanpa henti. Mulutnya luas dan tapak kakinya macam tapak kaki itik serta berkuku panjang dan tajam. Kulit seluruh badannya lembek, seolah-olah dagingnya berada di luar. Dari celah pelipat kakinya, keluar air kental, tidak ubah macam air liur.